Synchronize. Hello, saya Sydney. Hari ini saya nak kongsikan 3 tips ataupun 3 trik lah boleh dikatakan untuk membantu anda menghasilkan wedding video yang lebih menarik. Tips yang pertama, gunakan digital zoom. Apa maksud saya digital zoom? Mari saya tunjukkan. Okey, kita ada shot di sini di Premiere Pro. Ini ada shot ya. Sangat pendek, tak sampai 2 saat je ni, 3 saat je shot ni. Simple shot, tapi kita boleh gunakan digital zoom untuk buat shot ni lebih menarik. Ini cara kita buat digital zoom. Okey, select pada shot tersebut, pergi kepada scale di atas ni, tekan pada jam ni, stopwatch ni. Okey, klik dan dia akan hasilkan yang dipanggil sebagai keyframe. So keyframe ni kita letak di depan, lepas tu kita pindah ke belakang, ataupun anda boleh klik di sini, dia akan follow juga di atas, dan tukar scale ni kepada yang lebih dalam. Contohnya 110. So dia akan zoom ataupun crop video tu kepada 110%. Okay, kita letak dia di hujung sekali. Dan apa yang berlaku sekarang, shot tu dia akan zoom sedikit. Benda ni, efek ni dia kecil, dia sangat kecil. Dia kadang-kadang kalau anda tak betul-betul tengok mungkin tak sedar, tetapi kesan dia memang ada. Sangat mudah trik ini, dia hanya digital zoom. Anda cuma main dengan keyframe ni dan ubah scale, itu sahaja. Kalau anda mau zoom out, terbalikkan saja keyframe. So 100, keyframe 100 ni kita letak di hujung, keyframe 110 kita letak di depan, keyframe 100 kita letak di hujung. Sekarang dia akan zoom out. Sangat mudah. Mungkin tak berapa nampak kalau satu shot ini sahaja. Biasa tunjukkan ada menggunakan digital zoom. Tak ada menggunakan digital zoom. Ada nampak bezanya? Beza dia kecil, tetapi dia memberikan kesan yang mendalam secara keseluruhan. So shot demi shot. Okey, nasihat saya kalau mau gunakan digital zoom ni, jangan zoom terlalu banyak. Contohnya dari 100 hingga 120%. Mungkin terlalu tinggi. Boleh pakai kalau shot itu lebih panjang. Lebih panjang shot tu, lebih dalam zoom yang anda perlukan. Kalau ada shot 3 saat, 2 saat sahaja, 1 hingga 110 sudah memadai, cukup. Okey, tips kedua, gunakan kesan bunyi, sound effect. Ingat bahawa bunyi adalah setengah daripada video. Kalau tak ada bunyi, video tu kurang mencukupi. Jadi kalau kita tambahkan kesan bunyi, orang yang menonton tu akan lebih mendalami video tu, sebab bunyi dia juga membantu pengalaman mereka menonton video tu lebih mendalam lah. So sound effect gunakan, mana-mana anda boleh selitkan. Tapi dalam case wedding, saya selalu gunakannya semada dalam shot drone. Saya selalu letak kesan bunyi burung. Lepas tu kalau ada di bandar, lebih-lebih bandar macam ni, di Bandar Kuching, saya tambah sound effect kereta. So bunyi traffic, bunyi kereta lalu. Walaupun tak nampak kereta, ini drone shot, tak nampak kereta dalam tu, kecil je, tetapi bunyi dia membantu. Untuk perkahwinan di gereja, saya juga selalu gunakan efek bunyi church bell ataupun loceng di gereja tersebut semasa mereka berjalan keluar selepas habis servis di gereja tersebut. Contohnya macam ni. Ada beza kan? So pengalaman dia lebih mendalam sebab ada bunyi membantu, seolah-olah anda berada di tempat itu. Sebanyak yang mungkin yang anda dapat, gunakan bunyi daripada event itu sendiri. Kalau masa wedding, saya selalu ambil kesan bunyi orang tepuk tangan. So contohnya shot ni. Okey, selain itu, dalam wedding saya tak rakam penuh ucapan, tetapi saya ambil sedikit, harap kena pada bahagian yang cun. Jadi kalau kena pada bahagian yang cun, saya gunakan suara tersebut untuk memberi konteks apa maksud shot tersebut. So contohnya macam ni. In the midst of
the lovely bouquet of flowers on stage in front of the bride and groom to be lighted on stage, which symbolizes the unity. Kesan bunyi dia lebih bagus kalau dia tak berapa sedar, tetapi dia mencukupi untuk membantu orang mempunyai pengalaman yang lebih mendalam terhadap video. Level ataupun volume sound effect itu kena jaga, jangan terlalu kuat. Okay, pastikan dia sebati dengan lagu, tak perlu menunjuk lah, tak perlu saya ada letak kesan bunyi, tak perlu, biar orang tak sedar. Mungkin anda bertanya, di mana nak dapatkan sound effect? Okay, saya cadangkan freesound.org. Semua sini kesan bunyi semua free, jadi anda boleh guna aja ikut sukalah. Okey, tips yang terakhir, pastikan apabila anda potong dari satu shot kepada satu shot, jangan gunakan dari angle yang sama. Okey, apa maksud saya? Biar saya tunjukkan. Sequence ini dia memula dengan close up dari sebelah kiri pentas, lepas tu next shot adalah wide shot tapi dari kanan pentas, lepas tu dia balas dengan kiri balik, lepas tu balas dengan kanan. Okey, ini maksud saya dengan angle yang berbeza. Jika anda potong dari sisi yang sama, dia tidak cukup variasi untuk menjadikan sequence tersebut menarik. Sebab itu apabila shoot wedding, anda perlukan sekurang-kurangnya 2 kamera untuk shoot benda yang sama. So dari arah yang berbeza supaya apabila editing, kita boleh tengok dari sebelah ni, tengok dari sebelah ni, tengok dari sebelah ni, tengok dari sebelah ni. Tak dia hanya satu angle sahaja. Okey. Okey, biar saya tunjukkan macam mana rupanya kalau anda tidak ubah arah shot tersebut. Kurang menarik kan, hanya satu angle dan dia tiba-tiba terpotong ke depan, terpotong. Dia kurang menarik. Biar saya tunjukkan satu lagi contoh yang lebih panjang. Perhatikan perbezaan antara satu shot ni dengan shot yang seterusnya dan seterusnya. Bagaimana saya susun shot tersebut supaya tiap shot tidak disambung dengan arah yang sama. Okey, sentiasa ada maklumat yang baru yang saya tunjukkan. Pada pendapat saya, sebahagian daripada tugas anda sebagai penyunting adalah anda mengawal maklumat. Jadi kalau maklumat itu sudah ditunjukkan dari satu arah, the next shot sepatutnya anda tunjukkan maklumat baru, which is basically arah baru. Jangan ulang arah yang sama, jangan ulang shot yang sama, jangan ulang maklumat yang sama. Itu adalah cara anda untuk kekalkan pacing editing itu sentiasa menarik. Setiap shot menunjukkan benda baru, next shot benda baru, next shot benda baru. Dan kalaupun dia menunjukkan aktiviti yang sama, aktiviti berterusan, contohnya tengah potong kek tadi, ataupun tengah OHA ke apa, tengah di gereja ke apa-apalah. Yang penting anda cuba ada variasi shot tersebut. Okey, itu merupakan 3 tips saya supaya anda dapat edit wedding video dengan lebih efisien, dengan lebih menarik dan lebih baik. Okey, semua tips ni sekali lagi saya nyatakan, gunakan ala kadar. Digital zoom jangan gunakan pada setiap shot. Simpan hanya untuk bahagian yang dramatik. Termasuk juga sound effect, jangan terlalu kuat tetapi jangan juga tak ada. Okey, pastikan dia cukup ala kadar. Itu saja. Benda tu kecil tetapi dia ada kesan. Okey, anda gunakan efek atau trik ni bukan dengan tujuan anda mau show off trik atau menunjuk-nunjuk trik tu, saya ada buat digital zoom, saya ada letak sound effect. Tak perlu. Tujuan utama anda adalah untuk memastikan orang yang menonton video tersebut mempunyai pengalaman yang baik. Bukan anda mau show dengan mereka, saya ada letak bunyi, so letak kuat-kuat bunyi tersebut. No, tak perlu. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada beberapa perkara yang tidak jelas, ada apa-apa soalan, anything, just komen di bawah dan tanya saya. Nanti saya akan cuba jawablah sebaik mungkin. That's all. Thank you. Ready? 1, 2, 3.